Ya, di samping kita menjalankan ibadah puasa, satu yang amat penting. Dan satu lagi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan kepada umat Muhammad ini, kelebihan yang tidak diberikan kepada orang lain, tuan-tuan, yaitu Lailatul Qadar. Ya. Kerana umat Muhammad umurnya pendek-pendek. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam kesempatan ini, tuan-tuan, ya. Sementara kita menyambung kembali solat sunat tarawih kita. Ya, sedikit peringatan untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian, ya, tentang sebagaimana tajuk yang diberikan pada saya, amalan ada 10 yang akhir daripada Ramadan. Alhamdulillah kita akan masuk kepada malam yang ke-22, tuan-tuan, ya, daripada Ramadan ini. Dan insya-Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa supaya kita dapat sampai kepada habis Ramadan ini. Ya, di samping kita menjalankan ibadah puasa, satu yang amat penting. Dan satu lagi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan kepada umat Muhammad ini, kelebihan yang tidak diberikan kepada orang lain, tuan-tuan, yaitu Lailatul Qadar. Ya. Kerana umat Muhammad umurnya pendek-pendek, jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberi satu kelebihan, beribadat pada satu malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni, tuan-tuannya, 83 tahun 4 bulan. Agak-agak sampai tak umur itu. Allahu a'lam. Besok pun kita tak tahu. Dan esok pun kita tak tahu. Tapi 1000 bulan itulah, ya, yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah turunkan pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya yang mengatur segala urusan manusia, segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan hingga terbit fajar. Jadi malam Al-Qadar ini diturunkan Al-Quran secara sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Pada malam Lailatul Qadar, ya, diputuskan sekalian urusan termasuk urusan manusia ini untuk sepanjang tahun. Apa urusan kita, hidup, mati, rezeki dan sebagainya, ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Sebenarnya Lailatul Qadar, ya, tuan-tuan, ya, malam orang kita ni itulah kadang-kadang malam tu malam, Lailah tu malam dah. Berapa kali malam dah. Sebenarnya pada malam Al-Qadar itu kita sebut malam Lailatul Qadar. Padahal Lailah tu dah malam dah kan. Okey, tak kisahlah, tuan-tuan, ya. Yang penting dapat. Nanti macam mana kita nak dapat malam yang penuh dengan keberkatan yang lebih baik daripada 1000 bulan,
Lepas tu hadiah daripada Allah untuk umat Muhammad, dia tak beri pada orang lain. Ini lebihnya umat Muhammad ni tuan-tuan. Sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Muhammad ni macam-macam dia beri. Tapi umat Muhammad ni tuan-tuan buat tak faham kan. Dengan sebab Ramadan ni macam-macam diberikan tuan-tuan ya. Tapi habis Ramadan habis ya. Ya macam mana kita nak mendapat malam Al-Qadar ini? Dalam formula yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ya, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, malam ya, sebagaimana kita maklum malam Al-Qadar ini berlaku pada malam yang ganjil ya, sama ada malam 21, 23, 25, 27, 29. Okey. Mengikut kiraan Imam Al-Ghazali dan pengalaman sepanjang hidupnya dan dikuatkan oleh para imam-imam yang lain, para ulama-ulama yang lain, dia dapat diketahui daripada permulaan puasa. Tahun ini kita mula berpuasa pada hari Selasa. Jadi kalau hari Selasa kita mula berpuasa, biasanya Lailatul Qadar pada malam yang ke-27. Tapi jangan malam 27 aja ibadat tuan-tuan. Malam lain tak apa. Itu kebiasaannya. Dan ini dikuatkan pula oleh pandangan Syekh Abu Hasan Sazili ya, Syekh Al-Sazili, bahawa semenjak dia mula balik dan sentiasa menghidupkan Lailatul Qadar dan tepat sebagaimana formula di atas tadi. Ya, kalau dia bermula pada hari Selasa awal Ramadan, Lailatul Qadar pada malam yang ke-27. Kalau awal Ramadan hari Ahad ataupun hari Rabu, malam yang ke-29. Kalau awal Ramadan pada hari Isnin, Lailatul Qadar pada malam ke-21. Begitulah seterusnya. Tuan-tuan ya. Jadi kita awal puasa kita pada hari Selasa. Jadi insya-Allah kalau mengikut pandangan Imam Al-Ghazali ini dan dikuatkan oleh pandangan Syekh As-Sazili yang tak pernah lari daripada formula ini, jatuh pada malam yang ke-27. Bila malam 27 ni? Di Sabtu malam Ahad ni. 7, 8, 9. Betul kan? Ke? Isnin. Okey. Tak kira lah tuan-tuan. Tuan-tuan kira lah sendiri, saya tak ingat. Okey. Jadi apa sebenarnya pada malam Lailatul Qadar ini? Kelebihan pahala yang cukup banyak. Jadi macam mana amalannya? Ada orang beranggapan bahawa Lailatul Qadar ni dia kena tahajud. Dia bukan tahajud saja tuan-tuan. Segala amal kebaikan bila disebut malam, dia bermula dengan maghrib. Cumanya bila malaikat itu turun, dan dikatakan bila dia turun itulah waktu yang paling mustajab sekali. Waktu dia turun tu kita tak tahu. Tapi malam bermula daripada maghrib. Jadi daripada maghrib lah sekalian amal kita, baik yang fardu, baik yang sunat. Dengan solat maghrib jamaah, kan, solat isyak berjamaah, disunatkan mandi kan pada malam bulan Ramadan, mandi, bersihkan diri, berharum-haruman kan, berwangi-wangian. Betul? Solat isyak berjamaah. Siapa solat isyak berjamaah seolah-olah dia telah menghidupkan separuh malam. Itu kelebihan solat isyak berjamaah. Baca 2 ayat akhir surah Al-Baqarah, Amanar Rasul sampai habis. Apa lebih dia tuan-tuan? Dia katakan Nabi kata apa? Dicukupkan. Jadi ulama, apa maksud Nabi dicukupkan? Maknanya kalau dia baca 2 ayat surah Al-Baqarah tu, dia tak buat amal lain pun cukup amal. Tu besarnya 2 ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah. Kita tambah lagi kan, malam ni kita tarawih kan, sebab masih dalam bulan Ramadan, kita tarawih tuan-tuan. Ada surau tuan-tuan ya.
awal ya sampai 28 rakaat. Daripada 21 sampai habis tadi awal 8 rakaat, akhir dia buat 20 rakaat. Ada surau terbalik pula. Awal buat 20, akhir buat 8. Ada surau mula 8, akhir tutup surau. Orang dah balik. Orang dah balik kampung, ustaz. Tak ada program. Jadi itu yang nak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak cari, tuan-tuan, satu kerugian besar. Apa lagi yang ada pada malam 27? Kan? Teruskan baca Quran walaupun kita dah khatam. Baca Quran ni bukan kira khatam, tuan-tuan. Selagi mana masih ada Ramadan, bacalah. Tapi mentaliti orang kita, biasa 27 dah khatam dah kan. Orang kita khatam awal, 21 dah khatam, 22 dah khatam. Dengan Quran-Qurannya sekali khatam. Yang Qurannya selalu kat bawah dah, simpan kat dalam almari, simpan dekat atas almari. Ya Allah, selagi mana masih ada Ramadan, bacalah Al-Quran. Tak kiralah khatam. Tak apa, nanti kita khatam Raya Haji. So, benar surah Raya Haji baru khatam. Tak apa. Yang penting kita baca. Yang tu yang saya nak cerita sebenarnya, tuan-tuan. Lailatul Qadar datang setahun sekali. Al-Quran ada hari-hari pada kita. Al-Quran tu mukjizat, ada hari-hari pada kita. Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan darjat sebahagian kamu dengan Al-Quran dan merendahkan darjat kamu dengan Al-Quran. Maknanya apa? Berapa hubungan kita dengan Al-Quran, macam itulah darjat kita di sisi Allah. Baca, faham, amal. Kita baru tahap mana? Tahap baca. Faham, memang tak faham bahasa Arab. Baca, ada lagi teruk tak baca langsung. Tu masalah yang paling besar, tuan-tuan. Sedangkan Al-Quran tu mukjizat, sumber kekuatan. Tuan-tuan, bacalah Al-Quran berapa yang kita boleh baca. Sedekah. Mana malam tu kalau kita solat isyak berjamaah kena dengan malam Al-Qadar, samalah kita beribadat 83 malam. 83 tahun 4 bulan. InsyaAllah. Kalau malam tu kita sedekah, biarpun RM1, takkanlah kaya-kaya macam tuan-tuan ni RM1. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tuan-tuan, harta banyak, kan, rumah sewa bersepah, tanah kampung lagi, macam-macam, tuan-tuan. Betul tak, tuan-tuan? Siapa kata orang PPR orang susah? Tengok kereta bersepah-sepah sampai ke tepi jalan, kan? Tuan-tuan, ni takkanlah RM1. Kalau hari biasa kita sedekah RM1, 10 yang akhir kita sedekah berapa? RM2. Lebih sikit, RM2. RM5 lah, tuan-tuan. 5 kali 10 baru 50. Kalau satu malam 10 malam baru 100. 100, tuan-tuan, kan? Dapatlah ikan jenahak, dapat tak? Dapatlah separuh ekor. Kan, tuan-tuan? Tapi pahalanya, tuan-tuan, sebab tu kita keluar modal sikit, tuan-tuan. Inilah yang disebut dalam kitab akhlak Nabi, keberanian. Berani tak? Berani untuk melakukan luar kebiasaan. Itu keberanian, tuan-tuan. Berani tak kita? Rupanya berani ni sebahagian daripada sifat Nabi. Berani tak kita untuk keluar belanja kita lebih daripada biasa? Berani tak? Jangan cakap orang, tanya kita. Itu keberanian. Melakukan ibadat dan melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Berani tak? Mampu tak? Kalau kita mampu, silakan. Betul, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita sedekah ni, tuan-tuan. Betul kan? Kalau salah, tolong betulkan. Kita sedekah apa yang ada dalam poket kita, kan? Apa yang ada dalam dompet kita. Betul. Jarang kita sedekah apa yang ada dalam bank kita. Kan? Ada orang minta sedekah. Bagi nombor akaun, transfer. Ada tak? Jarang. Kita sedekah apa yang ada dalam poket. Ada 10 sen. Kan? Kereta 4 biji bagi orang 10 sen, tuan-tuan. Ada satu surau, tuan-tuan. Satu surau dekat-dekat sini. Tak payah sebutlah surau mana, tuan-tuan. Saya datang tu, tuan-tuan, musim hujan. Kan?
bersepah tabung. Tu, faham tak tuan-tuan? Bocor, tabung banyak. Saya cakap, patutlah tabungnya banyak. Seminggu sedekah RM1. Kan? Bulan depan datang, tabung dah tak ada. Dah elok dah. Kan? Faham ke tak faham? Kan? Kalau seminggu RM1, memang bocor lah surah. Cuba seminggu RM10. Kan? Adalah surah berduit. Faham tak tuan-tuan? Jadi tu, jangan takut untuk kita keluar modal. Allah Ta'ala, kita bagi sikit je. Allah Ta'ala bagi kita apa dia? Ibadat. Kalau kita sedekah RM10, samalah RM10 itu kita sedekah selama 1000 bulan. 83 tahun. Ya Allah. Anak tuan-tuan, keluar sikit modal. Lepas tu, apa tuan-tuan? Kalau kita boleh baca Quran, kita baca Quran. Kalau kita tadarus, tadarus. Kalau boleh kita qiyamul lail, kita qiyamul lail. Dan amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW pada malam, pada hujung Ramadan adalah beriktikaf di masjid. Iktikaf ni lah benda paling senang. Kita duduk dalam masjid, niat iktikaf. Tidur kita tetap diberikan pahala. Tu belum kita solat lagi, tahajud lagi, berdoa lagi, minta ampun lagi, istighfar, zikir. Tuan-tuan, jadi aturan jadualnya tuan-tuan, habis semua selesai, malam tidur awal sikit, supaya kita boleh bangun awal. Kalau biasa kita bangun pukul 4.30, akhir Ramadan 10 yang akhir kita bangun awal lagi, pukul 4, 3.30 kita dah bangun. Kalau kita biasa, kita awalkan sikit, supaya macam-macam perkara amal ibadat yang boleh kita buat. Sebab dia datang setahun sekali tuan-tuan. Dia datang setahun sekali. Apa juga amal. Apa juga amal. Dah penat baca Quran, kita zikir. Penat zikir, kita solat lagi. Kan? Walaupun malam tadi tu, masa tarawih, kita dah witir, tak apa. Nanti kita bangun, tak payah nak witir lagi. Tak payah nak witir lagi, tak apa. Kita teruskan. Apa juga solat. Kita banyak hajat kepada Allah kan. Macam-macam hajat. Pada 10 yang akhir kita minta kepada Allah. 10 yang akhir itu kita minta kepada Allah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala melihat pada hamba-Nya. Allah dikatakan Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Bukan turun. Allah Ta'ala turun macam kita turun naik tangga tu tuan-tuan. Itu salah. Allah Ta'ala melihat pada hamba-Nya pada 2/3 malam. Maknanya pukul 2 ke bawah. Waktu yang baik untuk berdoa. Dan kemudian waktu kita bersahur. Pada waktu sahur itulah waktu yang terbaik berdoa tuan-tuan. Waktu yang terbaik berdoa dan waktu yang terbaik untuk mohon ampun. Pada ujung nak sahur tu kan, sebelum habis waktu sahur, nak masuk waktu subuh, 10-15 minit, itu waktu yang mustajab tuan-tuan. Jadi itu sebahagian daripada amal yang boleh kita buat pada malam. Apalagi amal yang baik kan, baca Quran, baca hadis kan, daripada kita tengok WhatsApp kan, baik kita tengok kitab. Kitab apa tuan-tuan? Jangan kitab Pak Maun tuan-tuan. So kitab Pak Maun. Baik tuan-tuan. Jadi amal ni banyakkannya amal sunat. Yang wajib itulah sembahyang fardu maghrib jamaah, sembahyang fardu isyak jamaah, sembahyang subuh. Sembahyang subuh berjamaah ni, siapa yang subuh berjamaah, apa kata Nabi? Seolah-olah dia menghidupkan seluruh malam. Besar tu tuan-tuan. Seolah-olah dia telah menghidupkan seluruh malam. Jadi tu amal-amal yang boleh. Kalau kita tak ada apa pun, mohonlah ampun, istighfar. Astaghfirullahalazim, biarkan dianya habis. Dan tanda yang paling jelas sekali Lailatul Qadar ini, tanda yang paling jelas sekali Lailatul Qadar ini besoknya. Dia kata kalau malam tu, tengok dalam kebanyakan kitab, tidak sejuk, tak panas. Dia kata tak sejuk, tak panas. Kita memang tak panas tuan-tuan. Kita tidur dalam aircon, memang sejuk je lah. Macam mana? Betul. Dia katakan air menjadi beku. Air beku.
Bukan susah nak tengok air beku. Buka peti sejuk, tengok sebelah atas. Confirm air beku. Jadi malam tu susah nak ditentukan. Cuma saya pernah jumpa beberapa orang yang jumpa lampu rumah dia bergoyang. Yang seorang lagi saya jumpa, rumah kampung kan tiang. Tiang tu diketuk orang. Lepas tu dia pun kira. Dia orang alim kan. Ya, malam ni barangkali malam Lailatul Qadar. Dia turun bawah tengok tak ada siapa pun ketuk rumah dia. Tapi berdentum-dentum rumah. Yang seorang lagi saya jumpa tuan-tuan, masya-Allah, dia tengok pokok depan rumah dia sujud. Dia ingat pokok dia patah. Dia nak bangun tahajud, dia tengok lah patah pokok mangga ni. Kan? Dah tentulah dia kena telefon lah bandaraya sebab nanti orang nak lalu susah, menghalang jalan. Bila subuh dia bangun, keluar balik, tengok pokok tu tegak dah balik. La ilaha illallah. Yang seorang saya jumpa, dia melihat langit itu bercahaya. Kebetulan dia keluar ke laman rumah. Dia tengok langit itu cahayanya tu lain. Langit tu bercahaya macam siang. Orang lain tak nampak. Tu kepelikan. Susah kita tuan-tuan nak tengok macam tu. Kan? Tak payah tuan-tuan ya. Yang penting tiap-tiap malam tu kita amal ibadat. Cuma besoknya matahari akan lambat bersinar. Penuh bumi ni dengan kabus. Bumi ni penuh dengan kabus. Matahari itu dia lambat nak memancarkan cahayanya. Itu tanda yang paling jelas sekali yang biasa saya tengok. Wallahu a'lam. Dan pernah sekali 1 tahun tu saya tak boleh lupa tuan-tuan, tengok kabus tu bergerak-gerak tuan-tuan. Tapi lepas subuh lah. Lepas subuh tu kabus tu bergerak-gerak tuan-tuan. Saya tengok sendiri kabus tu bergerak-gerak di sekeliling rumah saya. Allahu Akbar. Malam tadi malam Lailatul Qadar barangkali. Tapi dah siang dah habis dah waktu tu. Jadi ada 10 malam yang terakhir. Tak kira lah tuan-tuan ya, malam ganjil ke, malam genap ke, tetap terus beribadat. Ya, untuk menambahkan semangat kita tuan-tuan, malam yang ganjil lebihkan sikit. Malam yang ganjil lebihkan sikit. Kalau malam biasa kita sedekah RM2, malam ganjil kita sedekah RM20. Macam tuan-tuan ada berani. Ada berani. Ustaz tu sembang dia pun tak berani. Sudahlah tuan-tuan, cukuplah, sambunglah pula tarawih tuan-tuan. Itulah di antara amal-amal yang boleh kita buat. Jangan tinggal kelebihan ini tuan-tuan. Sebab kelebihan ini saya sebut lagi, tidak diberikan kepada orang lain. Dia hanya diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج